Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar murid-murid yang dikasihi sekalian? InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan tajuk kitab kita, kitab ibadah tahun 3. Tajuk kita pada hari ini iaitu mandi wajib. Sebelum ni kita bincangkan tentang tayammum. InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan bincangkan tentang mandi wajib secara ringkas untuk kita faham sedikit. Baik, kita pergi pada tajuk pada surat yang pertama. Pengertian mandi wajib. Pengertian mandi wajib. Mandi wajib adalah menyiram air mutlak ke seluruh badan dengan niat yang betul. Siram air mutlak ke seluruh badan dengan niat yang betul. Seluruh badan, segala segenap ruang yang ada di badan kita kena ratakan air, iaitu air mutlak. Tidak boleh menggunakan air musta'mal. Yang ni tahun 1 dahulu dah belajar tentang berkenaan tentang bahagian air. Okey. Kemudian kita nak bincangkan tentang hukum dia. Hukum mandi wajib. Hukum mandi wajib dah tentu-tentulah diwajibkan ke atas seorang muslim, yang mana seorang muslim itu yang berhadas besar untuk mandi wajib sebelum dia menunaikan solat, tawaf dan beberapa ibadah amalan-amalan yang lain. Maksudnya di sini kan, seorang muslim yang dalam keadaan berhadas besar, dia ada dua. Yang ni pun dah dibincangkan pada darjah 2. Yang mana berhadas ni ada dua. Satu hadas kecil, satu lagi hadas besar. Hadas kecil yang berkaitan yang keluar daripada kubul atau dubur. Contohnya kalau kita seperti mana biasa kencing ke, buang air besar ke, itu masih lagi berhadas kecil. Cara mengangkatnya dengan cara kita berwuduk. Orang nampak kita bersih tapi belum bersih pada maknanya. Jadi kita kena berwuduk baru boleh kita menunaikan solat. Tetapi bila sebut berhadas besar, maksudnya dia lebih daripada tu. Dia dalam keadaan lebih daripada tu. Contohnya kalau kita boleh dapat keluar air mani. Keluar air mani sama juga keluar daripada tempat kubul, tetapi dia berbeza dengan air kencing. Kubul keluarnya air mani itu dalam keadaan yang tertentu dan menyebabkan dia katakan berhadas besar. Cara nak mengangkat hadas besar ataupun nak menghilangkan hadas besar dengan cara mandi wajib. Bila selesai sahaja mandi wajib, baru dia boleh menunaikan solat, atau dia pergi haji dan menggunakan tawaf, atau ibadah-ibadah lain, contohnya mengaji ataupun membaca Al-Quran. Okey, itu hukum dia. Dan perkara-perkara yang menyebabkan kena mandi wajib. Ini perkara-perkara yang menyebabkan kena mandi wajib. Contoh tadi, kalau kita sebut perkara-perkara yang menyebabkan kena berwuduk, kita dah tahu dah. Contohnya dalam keadaan dia tidur tidak tetap papan punggung, maka dia kena berwuduk saja. Contohnya keluar kencing, buang air besar, maka di situ dia hanya berwuduk sahaja. Makna nak mengangkat hadas tu. Tetapi bila berhadas besar, ada beberapa benda yang boleh menyebabkan hadas besar, dan dia cara nak mengangkatnya hadas besar ni dengan cara mandi wajib. Contoh yang pertama, bersetubuh. Pasangan suami isteri yang dalam keadaan mereka berjima', maka mereka berdua kena mandi wajib. Yang kedua, keluar air mani. Keluar air mani ini bagi seorang muslim yang dia telah aqil baligh. Orang sebut aqil baligh maksudnya dia keluar air mani. Keluar air mani, lelaki atau perempuan. Perempuan pun ada keluar air mani, dan lelaki juga keluar air mani. Cara dia nak mengenalkan aqil baligh dia. Dan yang ketiga, keluar darah haid.
keluar darah haid. Ini untuk perempuan sahaja, keluar darah haid. Bagi perempuan yang sudah cukup umur, 9 tahun ke atas, 9 tahun ke atas, bila dia sampai umur dia, maka keluar dia darah haid. Darah haid yang keluar daripada faraj perempuan, maka selesai saja, kering sahaja darah haid itu, maka mereka mengangkat hadas tersebut, hadas besar tersebut, dengan cara mandi wajib. Yang keempat, keluar darah nifas. Ini bagi perempuan yang melahirkan anak. Dia selesai melahirkan anak, selepas itu ada darah, maka darah itu dinamakan darah nifas. Yang kelima, melahirkan anak, yakni wiladah. Waktu melahirkan anak keluar darah tu, maka ia dipanggil darah wiladah. Maka ia juga dikatakan hadas besar. Bila hadas besar, cara mengangkatnya dengan cara mandi wajib. Dan yang keenam, mati selain mati syahid. Mati maksudnya sesiapa yang mati, maka orang yang hidup kena mandikan dia, maka mandi itu dinamakan mandi wajib. Ada 6 perkara. Ada 6 perkara yang menyebabkan dia kena mandi wajib, ataupun 6 perkara ini ialah hadas besar. Dia tak termasuk kencing berak, sebab itu hadas kecil. Nak jelaskan hadas besar dan hadas kecil tu kena faham. Seterusnya, larangan. Sebelum saya nak masuk larangan ketika berhadas besar, sebelum kita nak masuk larangan ketika berhadas besar, kita bincang sikit apakah rukun-rukun mandi wajib. Dalam ni tak ada, dalam ni ringkasan saja, tetapi boleh diterangkan. Rukun-rukun mandi wajib ada 3 sahaja. Rukun-rukun mandi wajib ada 3 sahaja. Sebelum kita nak mulakan mandi, kita kena bersihkan diri dahulu. Selesai bersihkan diri, mulakan dengan niat. Niat dia, nawaitu raf'al hadatsil akbari fardan alayya lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu raf'al hadatsil akbari fardan alayya lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Jadi waktu kita mencurahkan air ketika kita nak mandi wajib itu, maka di situ kita niat dia, sahaja aku mengangkat hadas besar fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, mesti hilangkan najis. Menghilangkan najis pada tubuh badan terlebih dahulu sebelum mandi wajib. Dan yang ketiga, meratakan air di seluruh badan. Ini perkara ketiga-tiga ini adalah rukun untuk mandi wajib. Dan perkara sunat boleh semak pada muka surat 37. Perkara sunat ketika mandi wajib ada pada muka surat 37 kitab ibadah yang kita bincangkan ni. Baik, seterusnya kita pergi kepada larangan. Larangan ketika berhadas besar. Larangan ketika berhadas besar, bila kita dalam keadaan hadas besar, tapi masih ketika itu kita belum mandi wajib, maka ada larangan ataupun diharamkan bagi kita membuat perkara-perkara tersebut. Di sini diringkaskan. Ada 4 perkara. Pertama, solat. Solat apa pun tak boleh ketika kita berhadas besar. Selagi belum mandi wajib, kita tak boleh solat apa pun. Sama juga kalau hadas kecil pun kita tidak boleh solat, sebab kita belum mengangkat hadas kecil tersebut. Contohnya seperti kita berwuduk. Bila kita berwuduk baru boleh kita solat. Sama juga dengan berhadas besar. Berat lagi lah hadas besar. Hadas besar langsung dia tak boleh melakukan solat apa pun. Solat fardu ke ataupun solat sunat. Yang kedua, tawaf. Yakni orang yang pergi haji menunaikan tawaf mengelilingi Kaabah pun tak boleh dia menunaikan tawaf, kerana tawaf itu salah satu rukun haji. Maka dia di situ dia dalam keadaan berhadas besar, maka dia tak boleh gunakan tawaf, melainkan dia dengan bermandi wajib. Yang ketiga, i'tikaf di masjid. Duduk saja kat masjid ataupun duduk nak membaca doa ke zikir ke dalam masjid, tapi dalam keadaan hadas besar, maka juga tak boleh. Duduk di dalam masjid. Yang keempat, menyentuh atau membaca Al-Quran. Sentuh pun tak boleh, dan juga membaca Al-Quran pun tak boleh ketika dalam keadaan berhadas besar. Okey, boleh faham? Okey. Sekarang kita pergi kepada hikmah mandi wajib. Apa sebab kena mandi wajib? Adakah mandi biasa tak sama? Boleh sama, tapi bezanya ada.
Dia ni sebab dia mengangkat. Ini sebab perkara dalam Islam ni dia ada niat-niat dia tertentu menyebabkan perkara tersebut menjadi amalan wajib ataupun sunat. Okey, apakah hikmah dia? Pertama, kebersihan luaran dan membawa kepada kebersihan dalaman. Bila kita bersihkan dengan cara kita mandi wajib, dengan niat kita mandi wajib, mengangkat tu, Allah angkat ke segala kekotoran pada tubuh badan kita, menjadikan bukan hanya bersih di luar, nampak bersih di luar, juga bersih di dalam. Yang kedua, sentiasa dalam keadaan bersih, sihat dan segar. Yang ketiga, dapat menjauhkan diri daripada kuman dan penyakit. Ini biasa, tapi ini adalah hikmah-hikmah dia. Yang keempat, menghilangkan bau badan. Yang kelima, supaya amalan diterima Allah. Ini penting, supaya amalan diterima Allah. Nak bagi Allah terima amalan kita, kalau kita tak mandi wajib dalam keadaan berhadas besar atau kecil, kita terus solat tanpa wudu, kita terus solat tanpa mandi wajib, maka solat kita tak sah, tawaf kita tak sah, apa guna segala benda yang kita buat tak sah dan jadi haram, maka berdosa dekat kita. Amalan kita tak diterima. Dan yang keenam, mengembalikan semula tenaga yang hilang. Dengan mandi wajib, kita boleh mengangkat dalam keadaan badan kita menjadi bertenaga semula. Okey, cukup sekadar tu untuk hari ini penerangan Ustaz. Mudah-mudahan mendapat sedikit pengajaran yang apa yang kita dapat pada hari ini, insya-Allah. Sekian daripada Ustaz, ampun maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.